Wahai orang yang rajin buat benda jahat, maka berhentilah, stop. Jangan lagi buat benda jahat, benda yang tak baik. Itu antara dia. Jadi, moga-moga insya-Allah, alhamdulillah Ustaz Samsul dan juga saya malam ni kita sama-sama bagaimana kita cadang rancangkan secara tak langsung, yakni kita gema malam, ya, gema bukan gema malam Jumaat ya, gema malam Ramadan, juga disebutkan sebagai malam Jumaat kita merasmikan Ramadan atau malam pertama, insya-Allah. Mungkin sebelum kita tunggu sahabat-sahabat kita yang lain, insya-Allah mungkin Ustaz Samsul dipersilakan sikit memberikan ucapan welcome, selamat datang Ramadan Al-Mubarak. Silakan Ustaz. Seperti mana kalau kita melihat saya sebagai apa ni, orang kata orang debat kan, orang debat ni, kita selalu buat analogi, membawa satu perbandingan, analogi perbandingan. Jadi macam mana, seperti mana kalau orang yang pergi ke sekolah, pergi ke satu sekolah, kalau yang benda yang paling penting adalah pada minggu orientasi tu. Bila sampai minggu orientasi tu pada peringkat awalnya, maka asas mulanya adalah apa tujuannya dia datang ke sekolah tu, apakah matlamat yang paling besar yang dia nak capai. Dan akhirnya bila dia keluar nanti, apa yang dia nak achieve, apa dia nak capai, apa dia nak bawa keluar. Jadi begitu juga bila bulan Ramadan ni, yang paling penting adalah kita kehebatan, hikmah yang paling besar pada bulan Ramadan tahun ini adalah kita bersedia untuk menghadapi mendatangnya Ramadan itu. Dia tidak seperti tahun-tahun sebelumnya yang mana kita kebanyakannya kesibukan, kita tiba-tiba Allah besok dah puasa dah ya, macam tu. Tak ada dialog-dialog macam tu dah. Dialognya kita dalam seminggu lagi kita dah tahu dah, countdown tu ada 30 hari, dah 2 minggu lagi dah nak Ramadan. Dah lagi besok kita keadaan kita bersedia, sangat bersedia pada tahun itu, hikmah yang paling besar. Dan apabila sampainya bulan Ramadan, hari ini adalah momen yang paling mustahak, yang mana semua orang perlu meletakkan sasaran yang jelas di dalam Ramadan tahun ini. Dia tak boleh lagi dah belasah lah mana yang sempat buat, tak. Tahun ni dia kena fokus, sebab tidak ada alasan lagi untuk menyatakan dia tak sempat nak buat itu, tak sempat nak buat ini. Sebab semuanya dalam keadaan tenang, keadaan terkawal, bersedia. Kita boleh rancang. Kita rancang solat kita. Kita boleh susun strategi solat kita. Kita boleh juga, orang kata, boleh juga merancang sedekah kita. Kita boleh buat macam-macam sebenarnya. Dari di atas dasar itu, tidak ada alasan. Itu sebabnya sebelum kita nak, ada yang tanya saya macam mana kita nak lebih bersemangat untuk melaksanakan ibadah. Pertama, ingat kita jangan buat seorang diri. Kita buat berjemaah bersama dengan keluarga kita. Kedua, bagi briefing, penjelasan pada semua, mulai tahun ini, Ramadan istimewa sebab abah, abah, mak ni semua ni, kita anak-anak semua ada. Kita sama-sama untuk gerak sama-sama, ibadah sama-sama. Bukannya abah nak kamu, tak ada lagi dah. Kita, dia sebut kita. Kalau kita sama-sama ibadah, kita suasanakan suasana ibadah tu kadang keluarga kita. Jadi barulah ruh Ramadan tu sampai dekat kita, insya-Allah. Jadi bila saya nampak Pierre Andre dah ada kat sebelah tu, jadi kita tak boleh lah. Kenalah bagi laluan dekat dia kan. Tapi orang yang kita nak kenakan ni belum sampai lagi kan. Jadi kita bagi laluan kat Ustaz lah Khairi lah pula kan. Okey, terima kasih Ustaz debat. Ahlan wa sahlan, welcome to our live kepada Wolverine, apa nama tu? Wolverine. Wolverine. Hugh Jackman. Hugh Jackman, masya-Allah. Ana ingat tadi macam sahabat-sahabat daripada Global Ikhwan tadi ni. Ya. Global Ikhwan. Tak ada. Assalamualaikum Ustaz Abdullah. Suara Ustaz Abdullah tak dengar Tak cucuk betul. Ustaz Abdullah dengar suara kami tak? Ustaz Abdullah dengar suara kami tak?
Gambar clear, alhamdulillah. Minta komen. Minta komen kepada semua sahabat-sahabat yang sedang menyaksikan live pada malam ini bersama saya Ustaz Syamsul Debat dan Ustaz Abdullah Khairi. Apakah anda mendengar suara Ustaz Abdullah Khairi? Tolong mana suara Ustaz? Ya, ada komen daripada kertas putih. Muhammad Zaini pun kata suara Ustaz Allah tidak kedengaran. Kenapa? Gambar clear. Ustaz Abdullah, suara dengar tak? Suara kami dengar tak? Dengar. Tapi suara Ustaz Abdullah kami tak dengar, audien pun tak dengar suara Ustaz Allah. Tengok komen dia orang tu, Abdul Rahman kata suara tak keluar, Anas Anwar kata suara tak keluar. Suara kami okey, audien semua, para penonton, sahabat-sahabat sekalian. Suara saya dengan Ustaz Syamsul Debat dengar? Suara saya dengar semua? Okey, dengar insya-Allah. Tak kenapa Ustaz Allah ni So Ustaz Allah keluar balik. Okey. Ustaz Allah keluar. Tak apa, dia keluar dulu. Mungkin teknik kira. Untuk maklumat sahabat-sahabat semua yang sedang menyaksikan, hari ni dah hampir dah 5,000 dalam masa 13 minit. Ada hampir 15,000 dah Ustaz Syamsul. Ya, malam ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. So untuk maklumat semua. Itu baru 14 minit. Itu baru mukadimah tu. Baru mukadimah kan. Wolverine tak masuk lagi. Wolverine masuk ni, dia kaut dia je dah 5,000 dah ni. Kan? Ya, salah. Cubaan 1 2. Wah, pelik salah ni. Suara. Kita tak apa. Suara Ustaz Abdullah memang tak kelihatan. Ya. Tak kedengaran. Suara memang tak pernah kelihatan. Baru malam pertama dah cakap. Ustaz Aslin. Ustaz Aslin dia nak cuba tengok kita belum start puasa lagi. Okey kata okey. Dia kalau orang puasa selalu salah tu. Nak test tu. Ustaz Abdullah boleh tak pakai handphone lain? Cuba try handphone lain. Ustaz Allah leave dulu. Cuba tengok handphone lain. Kalau ada handphone lain, pinjam handphone menantu ramai. Dah ada 3 menantu dah dia. Untuk maklumat Ustaz Syamsul dan juga semua sahabat-sahabat yang menyaksikan live pada malam ini, Ustaz Abdullah Khairi dia kena musibah sikit hari ini. Sampai sekarang pun kawasan sekolah dia, mak tafi dia, hujan daripada pukul 12 tengah hari sampai sekarang. Dan berlaku ribut dan banyak pokok-pokok yang terbalik dan sebagainya. Banjir. Dan kalau ikutnya memang dia tarik diri malam ini. Tetapi bila tengok dia semangat balik, alhamdulillah, lepas tarawih tadi dia kata tak apa. Aku try join, kata dia. Aku join juga. Dia cuba insya-Allah. Jadi kita doakan semoga Ustaz Abdullah Khairi kawasan persekolahan dia Mak Tafi itu selamat walaupun banjir. Yalah mungkinlah bab-bab yang lain kita tak nafi kalau banjir tinggi menyebabkan rosak dari maintenance ada barang-barang kapet dan sebagainya, tapi insya-Allah kita minta selamatlah, tidak membawa kepada yang lebih berat musibah yang berlaku pada sekolah Ustaz Abdullah Khairi ataupun di kawasan di kampung Lubuk Meriam insya-Allah. Kita nanti kita tunggu Ustaz Abdullah Khairi. Jadi Ustaz Syamsul dan juga sahabat-sahabat yang lain, apa yang kita lihat dalam sebuah hadis, mungkin kita dah bincang sebelum ini dan mungkin para penonton yang dah dengar ucapan saya ataupun bicara saya di online ini, yang mana saya teringat apabila Rasulullah mengaminkan, atau hadis yang lain malaikat berkata rahima anfu abdin, ataupun Nabi sebut rahima anfu abdin, malanglah seseorang hamba idza dakhala alaihi ramadan wa fansalakha lam yughfar lahu, malanglah seseorang itu kalau Ramadan datang dekat dia, kemudian Ramadan pun berlalu, tapi sayang dia tidak diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan hadis ni, apa pandangan Ustaz Syamsul Debat dengan hadis ni? Ramadan mari, Ramadan balik, tapi sayang tak diampunkan dosa. Apa sebab-sebab tertentu? Mesti ada sebab. Sedangkan kalau ikut lagu yang saya sebut tadi ni, lagu nasyid tadi, bulan Ramadan, bulan rahmat, bulan Ramadan, bulan berkat, doa diterima.
dan sebagainya bulan tiba-tiba ini hadis sahih mengatakan dia tidak diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Okey, mungkin kita boleh bincang sama pada malam ini. Silakan. Kerana dia kita kena melihat satu perkara. Manusia ni dia hidup kita ni sementara. Dan Allah persiapkan bulan Ramadan ini sangat istimewa yang mana Allah nak berikan kepada kita. Halo Salah. Dalam okey Salah dengar suara dah. Dengar. Dan begitu juga okay. yang keduanya keadaannya kita ni adalah sebagai manusia tak lagi daripada buat salah dan silap. Kita memang sebagai manusia ada dosa, ada khilaf dan sebagainya. Maka kesilapan kita, kekurangan kita Allah remedikan, Allah siapkan ruang dan peluang, platform untuk menyucikan diri kita pada bulan Ramadan. Bayangkanlah Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah berikan kita, ambil ni untuk sucikan diri. Ambil ni untuk bersihkan diri, untuk mencapai keampunan daripada untuk kamu masuk ke dalam syurga. Kamu tidak akan diseksa dalam neraka. Ambil benda ni. Dan bayangkan bila Allah dah bagi percuma dengan cara yang paling mudah dan lebih-lebih lagi pula umat Muhammad diberikan kelebihan, buat sikit dapat banyak. Dan diberikan ruang seluas-luasnya kepada kita, peluang. Dan memang boleh kita katakan tahun inilah tahun yang berramadan dengan alangkah ruginya kita jika ruang dan peluang itu tidak disambut dan dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Ibarat analogi, budak-budak dapat soalan bocor nak peksa, tapi still tak boleh jawab peksa tu. Bapak ruginya. Dapat ni masalah kita ni, bukan dapat soalan bocor, dapat soalan dengan jawapan sekali. Masalah tu yang menyebabkan kita manusia yang paling rugi. Maka dikatakan celakalah orang yang tidak yang membiarkan Ramadan berlalu tanpa dosa yang diampunkan oleh Allah SWT. Sedangkan peluang tu Allah Taala dah bagi seluas-luasnya untuk kita. Wallahu a'lam. Masya-Allah. Ahlan wa sahlan Ustaz Abdullah Khairi, okey. Cuba bercakap sikit Ustaz Abdullah Khairi. Assalamualaikum. Okey. Alhamdulillah. Salam steady. Baru betul. Ana minta maaf sebab di hujan daripada pukul 12 tengah hari sampai sekarang tak berhenti ni. Betul. Banjir. Dia punya line tak clear sikit. So sekolah Pak Sri macam mana, okey? Duk tunggu takut tenggelam. Allahu akbar. So dah prepare kot, standby untuk angkat barang apa-apa ada kot. Itulah tengok kalau hujan lagi sampai pukul 12 malam ni memang kena pindah. Sebab tak ada orang nak angkat, semua budak-budak cuti. Tadi ucapan ucapan tadi macam bakal Menteri Besar Negeri Sembilan lah. Tak habis-habis lah, ya Allah. Ingat dah tangguh buat itu dah jadi lain. Aduh. Kita ini, lain pun jangan bakal lain, jangan bakal lain. Apa salahnya? Sebab takut Menteri Besar pun tengah tengok live ni. Kita sekarang ni dalam masa kata apa amin je lah. Dalam masa 21 minit kita ada penonton view 7,000 orang. Masya-Allah, takbir. Memang peminat Ustaz Abdullah Khairi ni memang banyaklah. Mana kita cak ayam ni. Yalah, cak ayam kami ni cak itik. Okey, takbir. Allahu akbar. Allahu akbar. Kita kena malam ni kita ni target 15,000. Mangsa kita belum masuk lagi. Jangan main-main tengah PKP ni. Ayam dengan itik mahal betul. Jangan main-main. Betul. Ya Allah. Belum. Dah nak masuk 8,000 dah. Masya Allah. Okey, Ustaz Abdullah Khairi, mungkin sedikit ucapan untuk Gema Malam Ramadan. Yang pertama silakan. Yang cakap tu macam Rohingya pun. Astagfirullahaladzim. saya Presiden Persatuan Rohingya. Jaga nanti viral tu. Okey. Tuan-tuan, sahabat-sahabat
anak yang dikasihi rahmati Allah, alhamdulillah seronok Ramadan datang. Bertemu lagi Ramadan untuk kali yang seterusnya. Kita takutlah Ramadan ni Ramadan yang terakhir bagi kita kan. Tapi alhamdulillah kita bertemu lagi. Dan tadi dapat berjamaah bersama keluarga kan. Tapi ada anak-anak, ada menantu pun ada 3 orang. Jadi kita tolak dia jadi imam lah. Kita tak teruk sikit lah. Memang tak ada Pak Mentua cerdik memang. kita baca doa lah. Jadi sempena dengan Ramadan ni seronok tuan-tuan, ustaz-ustaz pakai buat live sampai ke malam. Kalau tuan-tuan tak nak lagi ilmu, tak tahu sangatlah. Memang saya tengok imarah lah kan dengan program-program ilmu. Buka saja live. Ustaz-ustaz mana dia buat live. Menunjukkan bahawa tak ustaz-ustaz ni tak kedekut ilmu, terutama Ustaz Azlin. Pagi, petang, siang, malam muka dia. Dengar tu dah lagi tadi orang hia, ni lain pula dah. Lama tak kutuk kawan-kawan, seronok tuan. Ustaz Samsul alhamdulillah. Saya tengok duk pair dengan hebat-hebat. Kita dapat tak? Ya. Dah, kita dapat pair dengan Ustaz Aslin malam ni pun rasa seronok sangat dah. Alhamdulillah. Patutnya kita kena buat. Patut dekat atas skrin tu kena letak Haslin TV lah. Nah, betul. Letak Haslin TV. Macam tu kan. Satu lagi malam ini sponsor kita ialah daripada Koperasi Hartanah Anggun Berhad. Sebuah koperasi. Alhamdulillah. Biasalah dia orang insya-Allah lah kita pun dia orang pun nak sumbang kepada ustaz adalah sikit-sikit insya-Allah buat rezeki untuk beli-beli burger, beli roti john besok kan. Jadi insya-Allah. Jadi Koperasi Hartanah ni Koperasi Hartanah Anggun Berhad ni satu koperasi dia orang ada lesen untuk jadi developer dan juga kita buka koperasi ni untuk ahli-ahli RM1,150 seorang. Dan malam ini insya-Allah satunya agensi yang top dalam Malaysia yang berjaya sale tahun lepas saja dia orang berjaya jual lebih kurang hampir 370 juta nilai ringgit jualan rumah. Alhamdulillah lah. Walaupun dia orang baru bertapak 5-6 tahun. Itu sedikitlah malam ni. Ustaz. Alhamdulillah Ustaz, lama tak dapat sampul. Dah. Jangan nanti orang marah. Ustaz Aslin. Kena faham. Ustaz lah Khairi memang dah lama tak dapat sampul. Sebab dia orang semua transfer online je dekat dia. Aduh, dia tak ada. Tak ada. Dia pandai. Dia level dia lain. Mana? Oi, kena 2 bulan lagi. Puasa kena duduk tapi bank pegang tabung ah. InsyaAllah kita doakan bulan Ramadan ni bulan rahmat. Jadi bulan berkat insya-Allah ada orang akan bersimpati, ada orang akan memahami insya-Allah. Tu antara dia. Sebab Ustaz Abdullah dan Ustaz Sambil Debat ada sahabat-sahabat kita yang seangkatan penceramah, pengkuliah di masjid-masjid sama ada di utara, di Kelantan, di Terengganu. Yang mereka ni kebanyakannya mereka ni memang sepenuh masa untuk berkhidmat kuliah-kuliah subuh, kuliah duha dan rezeki mereka ialah sumbangan daripada penduduk-penduduk atau ahli qaryah. Jadi kita haraplah sahabat-sahabat kita ahli qaryah masjid ni yang jemput mereka kuliah tetap tu, maka fikir-fikirkanlah insya-Allah moga ada sedikit sumbangan untuk dia orang. Kita tak nafikan ya. Macam Ustaz Abdul Khairi ni dia businessman dia lain lah kan. Dia tak lain. InsyaAllah dia ada benda-benda lain. Okey, apa pun terima kasih. Kita dah cecah 10,000. Kita dah cecah 10,000 sekarang ni. Terbaik. Belum masuk baru minit yang ke-27 minit sudah itu masuk belum. Itu belum. Dia kalau dalam wrestling tu belum masuk hak organ lagi. Kita tengah tunggu hak organ sampai ni. Hak organ tak berani masuk lah. Tak berani masuk. Kita aku dah tengok dia pakai t-shirt lagi ke tidak malam ni. Takut sebab malam 2 dalam 1 kan, malam Jumaat dan malam tarawih, jadi takut dia pakai baju pagoda je.
Kita saksikan lepas ni. Dan kita minta semua follower Ustaz Abdullah Khairi, follower Ustaz Satu Debat. Dan saya tolong sharekan perbincangan kita pada malam ini insya-Allah. Ya, moga-moga sharing anda akan mendapat kebaikan ya, kerana anda telah memberikan petunjuk yakni kebaikan kepada orang yang lain. Adalu ala khairi kafa'ilihi. Jadi Ustaz Abdullah Khairi, kita ada sebuah nasyid ni. Ya, nasyid ni nasyid kumpulan Hijaz. Tajuknya Ramadan bulan berkat. Bunyi dia macam ni. Bulan Ramadan, bulan yang berkat, bulan rahmat dan bulan utama, pahala digandakan, doa diterima, bulan Lailatul Qadar yang istimewa. Itu ceritanya, yakni bulan Ramadan, bulan yang berkat, bulan rahmat, bulan utama. Mungkin nak minta suara Ustaz Lah ni, suara emas. Allah. Ya, makin boleh. Sebab kami dah sembang lama tadi, Ustaz Lah baru masuk. Jadi, boleh bincangkan apa yang dimaksudkan dengan tajuk lagu tersebut pada malam gema Ramadan, pada malam yang pertama ni. Silakan Ustaz Abdullah Khairi. Bila kata bulan berkat ni, Allahu Akbar, Allah gandakan amalan kita kan. Allahu yudha'ifu lima yasha. Allah gandakan, melipat ganda. Kalau kita orang yang beriman tak ambil peluang ini, rugi sangat-sangat. Dan alhamdulillah dalam proses PKP ni, saya tengok ramai di kalangan suami-suami pun tension kena jadi imam. Tapi malam ni malam permulaan. Tadi saya dapat mesej ada seorang daripada ahli umrah saya, Umrah Anas ya. Dia kata bacaan suami dia ni tak apa sedap. Tak betul, dia kata. Tak betul. Jadi ustaz betul? Boleh tak dia ganti dia jadi imam? Dia kata dia jadi imam kepada suami dan anak-anak. Apa nak kata mana boleh kakak perempuan. Dia kata suami baca tak sedap, dia kata. Sampai macam tu nak menunjukkan excited mereka nak beribadat di rumah mereka ni. Dan alhamdulillah saya tengok suasana, kami anak duduk di kampung Syekh. Suasana sunyi aja. Sebab tak boleh keluar. Di utara ni kalau keluar tanpa ada tujuan memang kena tangkap lah. Mana melanggar PKP ya? Ya. Tu apa? Kau memang duduk rumah lah. Lepas tu kedai-kedai pun tak buka. Malam-malam lapak pun tak boleh nak buat apa. Restoran pun tak buka. Tapi alhamdulillah menunjukkan kita ada komitmen dengan keluarga kita. Macam Ustaz Syamsul kita dia pakar debate kan. Dia analogi semua pandai lah. Tapi bagi anak orang yang kaunseling ni, kita duk nampak kebanyakan ni manusia sekarang dah boleh menerima seadanya. Sebab extend lagi 2 minggu pun terima tanpa syarat audien klien kita. Jadi bila benda sesuatu yang kita ada, kita terima, maka kita akan rasa satu kepuasan dalam hidup kita. InsyaAllah kita harap mungkin Ramadan ni Ramadan yang terbaik daripada sebelumnya. Ya, dengan komplain orang, mungkin kita dah buat dosa, Pak Imam baca pendek lah, Pak Imam baca panjang tak sedap. Sekali ni dia jadi kena jadi imam, baru dia tahu bagaimana susahnya nak jadi imam, nak kontrol suara. Ni alhamdulillah satu mungkin tarbiyah kepada satu keluarga dalam Ramadan yang baru ni. Ramadan yang hebat ni. Betul. Suara clear suara. Suara clear. Okey Ustaz Samsul. Ustaz Aslin, tadi ada soalan Ustaz Aslin. Ustaz Aslin nanti ada orang saya ni tengok dekat dalam Facebook ni ada yang tanya, Ustaz, kalau dia kerja dekat KL tapi lebih kurang tu lah. Tapi kalau nak bayar, kalau balik kampung kat Penang contohnya kan. Jadi kalau bayar zakat dekat mana? Dia tanya macam itulah. Mana yang lebih baik? Itulah. Zakat apa? Zakat fitrah ke? Zakat apa? Zakat fitrah. Fitrah dia boleh bayar sahaja. Tapi kalau zakat pendapatan, maka dia bayarlah. Silakan. Sekarang ni nak bayar zakat pun kena online sekarang. Sebab tak boleh buat. Ya betul. Memang kena bayar zakat boleh online. Zakat fitrah boleh online. Oi. Okay. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa cerita? Salam. Waalaikumsalam.
क्या कहता है अच्छा Tengok. नहीं है Di क्या बात है मुझे मालूम नहीं है kan. कुछ होता है Awak Buat gelap buat ni. buat takhir Awak muka gelap lah macam orang hia. dah ada tadi apa live dengan Ustaz Farid. Oh. Dia baca Quran, itu- dia cerita zaman dia belajar Quran dulu. Tak. Rasanya tadi dengan Ustaz Farid elok pakai kopiah dengan kita buka kopiah apa je. Aduh. Memang Tak, dia memang level lain. Dia level lain kita ni yang pakai kopiah ni belum dapat profesor datuk doktor lagi. Jadi kita ikut lah kan. Kita okey lah. Kita tak apa lah. memang kan? itu. Kita Tengok. kita Dia sedang saja di apa malam-malam. kita. Dah lama live? Kita Dah Setengah jam lama dah, kita- setengah jam. kita tengok Oh, kita punya setengah tempat ni. Semua kalau semua semua view kita Nah. semua elok terang. Semua terang. Cuba tengok dia punya kamera. Apa sah kelabu je. Kenapa gelap ni? Partner dengan Ini semua lah ni penangan malam. Aduh. Tidur ke dekat living room? Mana? Tak Apa memang tak gelap. Aduh, janganlah kan. Tak apalah. Yang penting aku tengok korang pun dah hati senang. Untuk Allah. malam ni Dr. Izhar minit 34 kita sudah menjangkau 13,176. 13. Takbir. 13,000. Alhamdulillah. Luar biasa. Luar biasa. Masuk Dr. Izhar tak? Lagi bertambah pula. Masya Allah. Ya Alhamdulillah. Ya Allah. Orang ni Dr. Mia. orang handsome. Ya. Dr. Mia Silakan, salah. share lah. Dr. Mia share tak dalam Facebook? Share apa? Share ambil yang Ustaz Aslin tu. Share dalam Facebook Dr. Mia. Nanti ramai view follower kita. Ada. Apa nama? Aizat. Aizat mana Aizat ni? Oh. Iyalah. Bab-bab tu. betul. Kalau aku buat, hilang semua. Nampak sangat Cak Ayam. Kan hilang semua. Okey, kita nak tanya sikit Ustaz Datuk Dr. Izhar Arif. So terima kasih kerana dapat bersama kita sekali lagi pada malam ini. Baru ni kita buat live pun Dr. Izhar dia punya line dia line Cak Ayam. Jadi nampaknya malam ni clear, cantik. Cuma suasana tu agak tinted sikit. Jadi kita tak tahu apa sebab. Jadi Datuk Dr. Izhar Arif nak tanya sikit tentang sebuah hadis Nabi SAW iaitu raghima anfu 'abdin idza dakhala alaihi Ramadan fansalaqa lam yughfar lahu. Masuk Ramadan dekat dia dan Ramadan patah balik kembali semula tapi tidak diampunkan dosa oleh Allah. Tadi Ustaz Sudabat pun dah bincang dengan saya tadi. Mungkin pandangan Datuk Dr. Izhar Arif. Silakan. Tafadhal. Tak boleh lah nak cakap. Dia jadi keluar tak boleh cakap lah. Tak apa. Tak apa, Okey tak apa. tu. Ni. Okey, Saya okey, dengan ini mempersilakan bakal mufti kita untuk memberikan ucapan. Dipersilakan. Lagi tak boleh cakap. Dia kena ayat macam tu. 14,000 tengok. Mudah-mudahan dengan jawapan yang diberikan oleh mufti kita akan mencerahkan suasana. Jangan. Astagfirullahalazim. Mufti kot kan. 14,000 lah. Jangan duk gurau. Jangan duk gurau. Masya Allah. Ini apa nama? Apalah astagfirullah. Alhamdulillah. Kenapa gelap ni? Gelap tak sesuai lah. Allah. Teruskan. Saya mau nak dengar, nak belajar. Yes. Bagi ucapan sikit. Bagi ucapan berkait dengan hadis tadi. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sama Terima kasih lah. kepada rakan-rakan. Apa nama? Sama macam mufti shoot. Astagfirullahalazim. Sudahlah. Apa nama? Lupa. Lupa point. Jangan. Ustaz Aslin. Ya. Okey. Teruskan. Mula dulu. Tadi nak dengar Ustaz Aslin cerita tadi. Oh dah mula. Kami dah mula dah. Introduction kami dah mula dah. Ya. Minta suara Datuk. Silakan Datuk. Okey, apa yang saya boleh Tak Ustaz Aslin, ulang balik yang tadi soalan tadi tu.
Tak saya soalan ulang balik. dia- Tadi dia tengah sibuk cari tempat tadi. Dalam sebuah hadis yang sahih disebutkan yang berbunyi raghima anfu rajulin idza dakhala alaihi ramadan fansalakha lam yughfar lahu atau kama qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Mungkin Datuk Dr. Zarif boleh berikan sikit pencerahan. Tadi Ustaz Sambil Debat dah bagi dah, Ustaz Belakhir dah bagi dah. So insya-Allah mungkin nak dengar daripada lisan ataupun kalam ilmu Profesor Madya Datuk Dr. Zarif. Dipersilakan untuk membicarakan slot yang pertama Allah untuk para penonton sekalian. Saya tidak ada Jap, lah ambil pen Mak Salim. nak astagfirullah. Dia apa yang saya faham daripada hadis tu, kalau kita balik kepada pandangan-pandangan ulama dalam mentafsirkan golongan manusia yang mereka ini apabila masuk di bulan Ramadan, tetapi mereka ini bukan saja tidak menghargai Ramadan itu sebaik mungkin, bahkan mereka ini meletakkan Ramadan itu seakan-akan tidak ada nilai. Lebih teruk lagi, mereka menjadikan bulan Ramadan itu tempat waktu untuk melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bagaimana Allah nak ampunkan dosa dia? Kalau Syekh Abdul Qadir Arnaud dia menjelaskan perkara itu, dia kata apa? Apabila manusia itu dia masuk dalam bulan Ramadan, bukan saja dia masuk di bulan Ramadan, dia tidak menghargai Ramadan, dia tidak mencintai Ramadan, dia tidak menghidupkan Ramadan itu dengan amal ibadat, tetapi dia berbangga pula dengan maksiat. Jadi itu antara benda yang disebut oleh para ulama menyebabkan lam yughfar lahu, maka dia tidak diampunkan oleh Allah atas dosa-dosa yang mereka lakukan. Dr. Syekh Abdul Qadir Arnaud dia tambah lagi, dia kata bagaimana Allah nak ampunkan, sedangkan dalam hadis yang lain Allah kata apa? Nabi kata apa? Pakaiannya min haramin wa malbasuhu min haramin wa mat'amuhu min haramin wa mashrabuhu min haramin fa anna yustajabu lizalik. Maknanya dia buka puasa pun dengan duit yang haram, dia menipu pada bulan Ramadan, man ghasyana falaysa minna. Semua tu menyebabkan, orang kata apa? Menyebabkan kepada ruginya seseorang itu bila dia masuk dalam bulan Ramadan dalam keadaan yang sangat-sangat hina. Jadi itu sayanglah. Jadi itu yang boleh saya kongsi sikitlah apa yang saya ingat daripada kata-kata Nabi SAW dan disyarah oleh sebahagian ulama. Hadis ni dah lama, saya pun tak berapa perasan sangat. Terima kasih banyak. Saya terkesima lah ni. Lain betul daripada jawapan kita bertiga ni. Dia memang lain betul. Tengoklah. Saya kata memang ketibaan Datuk Dr. Zarif ni, orang kata main event lah, main event. Betul lah. Tengok. Tinggal lagi. Apa dia? Dia orang tu Apa dia? dia orang tu tak semayang lah. Pukul kita mula pukul berapa? Pukul 10 kita mula tadi. 10 suku. 10.30 lah mula, 10.30. Lebih kurang. Betul. 10.30. Jadi kita nak meraihkan bakal mufti duk live dengan Dr. Farid Razi. Apa yang korang Jadi kita pun sanggup memohon maaf daripada penonton kerana keterlewatan, kerana menunggu kita punya bakal. Astagfirullahaladzim. Tak nak jadi live. Left group. Live group tu. Dah. Satu lagi. Dah, kita tengok, cuba kita tengok level orang-orang biasa macam kita ni, tengok. Duduk semua disiplin, ni tegak macam tu Macam betul-betul nak forum lah orang kata. Tapi tengok dia santai, kejap bersandar, kejap baring, kejap duduk bawah, kejap pegang bantal. Jadi aduh. Kejap gini tukar tempat. Nampak dia tukar angle. Nampak dia tukar angle. Aduh, steady lah. Satu lagi kita lihat mungkin ada banyak soalan. Tadi sejak menjak Ana live sama ada sama tetamu dan sebagainya. Dan malam tadi pun live IG dengan Syuk Raja Lawak. Dia sebut tentang antara adalah berkait dengan apa pandangan ustaz lah. Tapi bagi juga soalan-soalan yang terbit kat mulut dia orang lebih kurang beginilah. Maksud dia orang nak cakap direct mungkin segan. Ada orang puasa tapi dalam masa yang sama tu dia pergi buat benda-benda yang tak senonoh kata dia. Gitu contoh dia. Kan? Atau mungkin Ustaz Belah Khairi lah kot boleh kongsi apa sebab
yang jadi macam tu. Ya, antara adalah puasa tapi ialah mungkin semayang tak. Ni contoh kita senang lah. Sembang jelas sikit. Puasa semayang tak. Puasa macam Datuk sebut tadi, Datuk Izzah sebut tadi ni, menipu orang dan sebagainya. Apa sebab dan punca-punca, sedangkan syaitan diikat, syaitan dibelenggu. Kita kongsi bersama malam ini insya-Allah. Silakan jawapan kepada kumpulan daripada Borea Lubuk Meriam. Silakan. Yang ni soalan ni bakal mufti yang kena jawab. Aku dengar soalan. Kita tak apa, kita bagi pandangan mengikut psikologi. Pandangan mengikut psikologi. Dalam ibadat ni, kalau orang tu sentiasa buat, dia akan kekal sampai bila-bila. Dia akan rasa satu kepuasan. Macam kita makan lah. Bila tanya sedap, tak akan rasa sedap bila kita tak makan benda tu. Bila kata lamb chop sedap, kan? Bila kata sambal sedap, kita kena makan sambal tu, baru kita akan rasa sedap. Macam tu ibadat. Ibadat ni, bila kita buat, tak pernah tinggal, tapi bila satu ketika, kita sakit, selalu duduk baca khutbah. Macam Ana kan, tiap-tiap minggu baca khutbah. Macam ustaz semua baca khutbah. Tiba-tiba tak boleh baca khutbah. Tension tu. Macam Ana lah, tiap-tiap minggu baca khutbah boleh derekah orang. Tiba-tiba tak boleh. Malam ni aku nak derekah hampa. Hoi! Dah tahu tak ni tak payahlah nak jekah kat sini. Tu yang jekah lah isteri tu. Baik, malam ni malam Jumaat. Malam ni malam Jumaat. Ada orang tanya kata, kenapa Ustaz Lah tak jekah isteri dia? Memang takkan jekah. Separuh je. Okey, Ustaz Samsul dan juga Ustaz Allah Khairi dah capai 15,256. Alhamdulillah. Takbir. Dengan komen semuanya tu juga macam main game dah malam ni kan. Macam kira duit sumbangan masuk dalam tabung Ustaz Lah Khairi ni. Logik Kalau seorang RM1 dah dapat RM7,000 dah. Oh, betul. Tak apa. Jadi pada siapa yang sanggup menyumbang kepada tabung live ini, bolehlah masukkan transfer duit ke dalam akaun yang tertera di skrin. Kerana ke semua pecamat-pecamat ni sekarang ni tengah mengharapkan sumbangan. terutamanya yang tak pakai kopiah dan duduk atas lantai. Itu teruk. Itu memang teruk lah tu. Itu teruk tu. Tak, dia orang kata berzuhud lah orang kata. Berzuhud dia kan. Bersederhana. Kalau lah boleh tambah apa yang disebut oleh Ustaz Lah Khairi tadi, mungkin Ustaz Aslin, saya rasa mungkin pandangan saya pula lah, mungkin satu perkara kita nak melatih diri kita pada Ramadan ni, menilai Islam kita, menilai iman kita, menilai ihsan di dalam hati kita. Jadi iman, kepercayaan kita kepada Allah, sejauh mana kita sebut kita percaya pada Allah, tetapi hakikatnya apa yang kita lakukan tak sama seperti apa yang kita katakan kita percaya. Itu sebabnya Nabi kata, kita tak boleh nak sebut. Dia kata pada seorang Arab Badui, kata aku seorang mukmin. Nabi kata alangkah baiknya sekiranya kamu menyebut yang kamu seorang Muslim, kerana Muslim itu boleh selesai dengan pengakuan, tapi mukmin tak selesai dengan pengakuan, mesti dengan perbuatan. Begitu juga ihsan hatinya, menyedari bahawa Allah melihat dia. Jadi disebabkan tak adanya ihsan tu, sebab dia tergamak buat benda-benda pada bulan Ramadan ini yang menyalahi undang-undang dan peraturan Islam ini. Wallahu a'lam. Saya tambah sikit je. Macam bakal. Macam bakal menteri besar. Semua bakal lah. Nak tanya Ustaz. Nak tanya Ustaz, Dr. Mia tu pakai baju jubah ke baju kelawar bini dia tu? Jubah. Dia baju kelawar. Tak, tu namanya baju kelawar moden yang telah diberi nafas baru. Saya nak tanya kepada Ustaz Samsul Debat. Soalan ni soalan sepuh emas lah. Semalam Ustaz Allah Khairi dia tanya kepada Kazim. Ni saya tanya kepada Ustaz Samsul Debat lah kan.
Ramadan dan Ramadan juga. Kita ni bila masuk Ramadan, kita memang sangat gembira. Jadi bila berlakunya orang kata apa perubahan kerajaan yang baru ni, macam mana Ustaz Syamsul Debat melihat perkara ini? Sebab Ustaz Syamsul Debat memang sudah terlibat dengan politik. Manakala kami ni macam saya ahli akademik. Manakala dua orang lagi mangkuk yang depan ni, yang seorang janggut panjang, seorang pancuk ni, dia orang ni orang bisnes. Jadi macam sebagai seorang bekas macam mana calon yang kalah teruk apa Woi, dah. Kalah sudah lah. Teruk tu macam sebut. macam mana? Okay. Macam mana Teruskan. Ustaz Syamsul melihat perkara itu? Apa komen Ustaz Syamsul? Ada perubahan, apakah ini satu perubahan ataupun ia hanya sama, tidak ada bezanya? Macam mana, apa nasihat Ustaz Syamsul kepada pemimpin sedia ada? Aduh, soalan. Macam soalan ni macam tak berkait dengan apa yang dihuraikan tadi tu. Kan? Tapi tak apalah. Ada kaitan. Saya pertama-tamanya paling tidak saya melihat Ustaz Haslin, Ustaz Abdullah Khairi, saya melihat dia sangat jelas. Dia sangat jelas di dalam apa yang diperjuangkan lah. Saya tak payah sebutlah apa, tak payah sebutlah A ke B ke, tak payah, tapi nampak jelas. Begitu juga saya pula setelah saja selesai pilihan raya, saya tidak orang kata tidak, maksudnya saya nyatakan tekad saya akan teruskan usaha dakwah saya dengan ceramah saya dengan apa seperti biasa saya kata. Dan memang betul adanya halangan-halangan tertentu, iaitu apa orang kata sekatan-sekatan yang berlaku. Tetapi saya terus terang saya cakap, saya tak pernah rasa kecewa. Cuma saya pesan-pesan dekat semua yang panggil saya, kalau you all nak batalkan program, ada halangan apa-apa, beritahu awal. Itu saya dah pesan. Dan saya tak kisah. Bila pun saya langsung tak kecil hati sebab saya faham kedudukan orang yang membatalkan program dan sebagainya. Dan saya syukur sangat yang mana Allah bagi kekuatan dekat saya pada ketika itu, iaitu alhamdulillah, walaupun saya ada beberapa stesen televisyen kan yang mula macam nak ala acah-acah macam nak sekat dan sebagainya, tetapi saya okey, saya masih lagi berprogram macam dan saya tak melatah, tak ada nak cerita, buat press conference nak cerita dengan orang, ada orang nak sekat saya tak buat benda tu semua. Malahan dalam ceramah saya tak sebut pun. Dan saya tetap berbincang biasa, dan alhamdulillah Allah tunjukkan kat saya sebenarnya apa yang kita buat daripada dulu sampai sekarang, bila kita niat baik, ingat baik-baik, fikir baik-baik, buat baik-baik, insya-Allah Allah akan bagi yang baik-baik. Jadi pesanan saya kepada semua terutamanya yang memimpin esok sekarang. Itu sebabnya bila saya ceramah di beberapa tempat, mana yang agensi-agensi kerajaan yang saya berpeluang ceramah, saya pesan dekat mereka. Di dalam mereka bertugas, dia kena pastikan yang diorang jangan nampak sangat taksub pada sesuatu pihak. Dengan memerintah ke, tak ke, jangan. Sebab you all sebagai pekerja, you have to deliver. You don't have to be, tak payah. Nak pergi duduk sini, tak payah. Jangan tunjuk sangat, jangan balun sangat, jangan balun. Sampai satu tahap, ada sahabat-sahabat yang saya kenali yang pernah memegang jawatan penting di dalam kerajaan negeri, jawatan penjawat awam. Bayangan ada satu event yang mana pilihan raya berlangsung, yang mana ada satu calon tu menang dan dia tak komen apa pun, dia hanya tekan button like saja. Dia tekan button like dan dia ditransfer pergi ke Putrajaya disebabkan oleh dia like tu. Bayangkanlah. Mana keadaan sampai tahap tu, maknanya kematangan kita sebenarnya dia kena nilai. Dan bila saya membawa suara penceramah, pendakwah, sebenarnya kita perlu menilai bahawa penceramah ni kalau betul dia nak hukum, contohnya tak boleh nak gam. So kita tengok sahabat kita Ustaz Kazim sendiri pernah sampai satu tahap, dia yang saya difahamkan lah, pernah dia sampai dekat lokasi program dah nak start ceramah dah, orang dah ramai dalam dewan dah, dapat maklumat program dibatalkan. Ini satu perkara. Saya sendiri pun ada program-program tertentu, saya tak nak sebut negeri mana, tempat mana. Dia punya modus operandi senangnya, naik banner, telefon penganjur, pastikan program batal oleh orang yang mempunyai kuasa pada ketika itu. Ada individu tertentu.
Jadi pada saya sebenarnya dalam menilai, sebenarnya dia kena profesional dari segi contoh. Macam kita tengok pemain bola sepak. Pemain bola sepak kita nak gantung dia. Disebabkan dia tu orang kata disyaki terlibat dengan dadah. Maka buat ujian saringan dia. Kita suruh dia test ujikan air kencing dia. Macam tu juga penceramah. Kalau rasa nak gam penceramah, rasa-rasa nak ambil tindakan penceramah, cuba ambil sampel 2-3 video dia. Tengok apa isi kandungan yang disampaikan. Adakah dia bersifat kepartian? Adakah dia bersifat menghentam, menghina dan sebagainya? Adakah dia macam-macam? Wahabi ke? Syiah ke? Tak kisahlah. Penilaian itu tengok satu persatu and then barulah ambil tindakan. Barulah fair. Makna kadang-kadang itu tidaklah berlaku ketidakadilan. Ini tiba-tiba dah kena gam. Tiba dah kena gantung. Dah hukum baru nak bagi penjelasan. Macam mana? Patutnya bagi amaran dulu ke? Mungkin tanya dulu ke, panggil secara bersemuka untuk berbincang ke. Benda ni tak ada, tak pernah berlaku. Dan akhirnya tindakan-tindakan diambil menampakkan ketidakmatangan dan akhirnya kita kena ingat dia kalau dari segi istilah undang-undang tu disebut sebagai audi otra patem dan nemo iude in cosa sua. Maknanya right to be heard. Kan hak dia untuk didengar. Diberi peluang untuk membuktikan bahawa dia ni tidak bersifat apa kan. Contoh macam Ustaz Lahiri. Saya tengok ucapan dia okey. Cuma dulu-dulu lah memanglah masa tengah panas mendidih. Aku pun di balon ni aku ngajar tu dulu. Tetapi apabila orang kata kita sampai satu certain phase, itu okey. Malahan ingat tak Dr. Izhar, kita pernah pergi Kelantan. Kita jumpa dengan Datuk arwah Datuk Nasir Wahab. Ingat tak dulu? Kita berforum. Ya. Okey, kita forum. Okey, konten okey, clear. Tapi last tak boleh keluar TV juga. Dengan kita tak keluar TV. Kan? Disebabkan oleh Ustaz Abdullah Khairi tu. Kan? Kawan tu dah siap menangis. Ceramah dah. Tak keluar agak lagi. La ilaha illallah. Tak tahulah. Jadi, mana keadaan itu, makna henti-hentikanlah. Makna kata, sementara ni sekarang ni kerajaan ni mungkin insyaAllah kita tengok mungkin kalau anda kata, kalau dalam tempoh 2 tahun ni bertukar lagi ke apa, tak kisahlah mana kerajaan sekalipun. Kita penceramah, kebanyakan kita telah membuktikan bahawa kita hanya menyampaikan dakwah dan kita tidak bersifat resis ke apa, tidak. Malahan kita jaga Islam, malahan kita nak jaga perpaduan seluruh rakyat Malaysia ni. Memang itu yang kita lakukan. Mudah-mudahan dengan ilmu dan dengan pencerahan itu menyebabkan masyarakat ini akan dapat kita jaga, dapat hidup dengan lebih baik lagi mudah-mudahan. Tak ada niat yang lain selain daripada itu. Wallahu a'lam. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih banyak kepada Ustaz satu debat. Jadi masya-Allah panjang lebar. Datuk Harip tanya pula soalan-soalan tersebut. Jadi insya-Allah moga-moga ada manfaat. Walaupun kita bincang Ramadan pada malam ini, maksud dia kita nak semua masyarakat, semua manusia, semua umat Islam bersatu fikrah, bersatu minda, bersatu hati dalam kita bersama-sama untuk memperjuangkan agama Allah. Tak kiralah who are you and who am I. Yang penting kita buat baik. Kita tak nak lagi benda-benda yang tak sepatut berlaku sebelum ini akan berterusan sampai bila bermasa. Jadi Ustaz. Ya. Ana nak timbulkan satu isu berkenaan dengan sekarang ni satu viral. Bila ada seorang ustaz selebriti dia bantu kan, banyak di kalangan ustaz-ustaz juga yang condemn dan sebagainya. Okey, salah kita tunggu selepas ini. Sebab tu soalan-soalan tu akan ada insya-Allah. Okey, cuba dengar bacaan ayat Quran yang saya akan sampaikan sendiri insya-Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 271. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. In tubdus sadaqati fa ni'amma hi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara bima ta'maluna khabir. Kalau kamu zahirkan sedekah-sedekah itu secara terang, maka yang demikian adalah baik kerana menjadi contoh yang baik kepada orang lain. Dan kalau pula kamu sembunyikan sedekah-sedekah itu serta kamu berikan kepada orang-orang fakir miskin, maka adalah baik bagi kamu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebahagian dari kesalahan-kesalahan kamu. Dan ingatlah,
Allah Maha mengetahui secara mendalam. Ayat ini dalam surah Al-Baqarah ayat 271. Para netizen, para viewers, para penonton live pada malam ini, sila refer ayat 271 surah Al-Baqarah, surah yang kedua selepas surah Al-Fatihah. Yang mana malam tadi saya ada bincang sikit, saya buat live sendiri sebab ramai orang WhatsApp dekat ana, ramai orang messenger dekat ana supaya Ustaz cerita sikit tentang sedekah yang menunjuk atau zahir atau sedekah yang sebaliknya. Jadi apa nama ayat ini juga mungkin Datuk Dr. Zaharit boleh kupas sikitlah lebih kurang. Kita tidak mau kaitkan dengan mana-mana pihak. Cuma kita nak jelaskan untuk dia apakah kita boleh mengambil video kemudian kita contoh adalah Datuk Dr. Zaharit bakal kita ni dia mengambil beli barang dekat dekat kedai pasaran dan sebagainya, maka dia kata sekarang saya dekat kampung sekian untuk memberi sumbangan kepada mereka yang memerlukan bantuan. Apakah ini tidak termasuk dalam keadaan riak ataupun ujub dan sebagainya? Mungkin Datuk bincangkan rasa lebih luas. Banyak netizen dan viewer ataupun penonton malam duk tanya soalan yang sama. Saya ingat ada dekat 5-60 soalan. Mungkin Datuk sila jelaskan insya-Allah. Kita kongsi sama-sama. Silakan Datuk. Dia makan poru. Hah? Oi, mana boleh makan seorang-seorang. Maggi. Makan Maggi Dia apa? sebenarnya dari sudut bukan aiskrim. Aduh, jam. Tengok level, dia nampak level. Esok tak boleh makan. Aiskrim pun bukan cayam lah, gila. Betul lah. Aduh, kau ni tu apa tu? Itu kalau dia dapat duduk kediaman rasmi tak tahulah. Aduh. Hai. Bagi kita tak ada harapan Nak lah. ke mana? Tak ada harapan nak pejak. Tak adalah. Kita dapat ziarah ke. Weh, kau tadi tanya soalan nak jawab ni. Tak, okey, jawab. Tengah salin. Saya ambil mudah sajalah dalam isu berkaitan tentang berkaitan tentang hati ni. Nabi SAW pun dah sebut, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap orang itu dia ada niat. Niat ini kita tidak boleh nilai. Itu sebabnya Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala dia telah menulis satu buku yang dikatakan buku rujukan untuk pakar-pakar psikologi. Datuk Dr. Abdullah Bakhairi tahulah isu ini. Maksudnya kita akan rujuk. Bahkan Barat pun dia banyak merujuk kepada kata-kata Al-Ghazali. Dia rujuk kepada Imam Al-Ghazali. Jadi bila kita sebut mengenai hati ni, Imam Al-Ghazali pun jelaskan, hati ni kita tidak boleh nilai. Kita tidak boleh lihat, kita tak boleh nak kata, nak menghukum tanpa sebarang bukti. Al-aslu adamu. Asal pada manusia itu dia tidak ada apa-apa, tidak ada perasaan buruk. Yang ada hanya kebaikan padanya. Oleh sebab itu saya melihat semua yang buat benda baik ni kita kena husnuzan bin nas. Buat baik dulu kepada manusia. Maksudnya kita baik sangka. Saya tahu Ustaz Allah Khairi suka berjerkah. Saya kena baik sangka lah pada Ustaz Allah Khairi. Saya tahu perangai dia macam tu. Kalau dia tak jerkah, dia mungkin boleh kena stroke. Kan? Jadi biarkan dia jerkah. Aku tidak kena mengenal dengan ini cerita. Mana? Aku tidak kena mengenal. Tak cerita. Jadi kita baik sangka dulu. Tengok orang buat baik. Kita kena puji. Itu sebabnya Nabi ajar bila kita melihat kebesaran Allah Ta'ala, kita kena sebut Subhanallah, Masya Allah. Melihat kepada kebesaran tu, lihat kepada kebaikan, pujilah dengan kebaikan. Nombor dua, kalau katakanlah kita melihat orang itu, dia ada nilai-nilai yang tidak baik contoh. Bukan kita menegur dengan cara di hadapan khalayak. Itu kita nak menjatuhkan orang tersebut. Itu sebab Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala jelaskan apa? Dia kata manusia yang menegur dia khalayak ramai, dia sebenarnya bukan nak membaikkan keadaan kamu tetapi nak burukkan lagi keadaan kamu. Jadi dalam hal ini saya yakin apabila sahabat-sahabat kita yang buat benda baik, yang buat yang membantu orang-orang susah bukan untuk riak ataupun menjatuhkan mana-mana pihak, tetapi bertujuan pertama
kata Imam Al-Ghazali, dia nak mewujudkan sifat wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolong untuk mengajak orang buat benda yang sama. Tolong orang. Nombor 2, selain daripada tu, tolong ta'awun, ada sifat ta'awun. Nombor 2, nak mengajak orang agar kita sama-sama membina kebaikan daripada semua pihak. Maknanya kita kena mengajak orang untuk buat benda yang sama, yang baik ini. Mungkin orang tak tahu. Oh, tak tahu pula kat kawasan tu ada orang susah. Jadi dengan adanya sahabat kita yang menjadi wakil kepada masyarakat, daripada masyarakat kepada masyarakat, maka orang yang bertanggungjawab akan lebih tahu, akan lebih mengetahui isu yang sebenar. Jadi kita sebenarnya kena positif. Bila kita negatif, negatiflah jawabnya. Syamsul debat. Nak kutuk aku langsung keras. Tengok Allah ajar terus. Ustaz Haslin ada cara dia. Jadi oleh sebab itu saya melihat kita kena baik sangka lah. Balik kepada asas. Jadi apa yang dilakukan itu tidak salah. Osman bin Affan apabila dia menderma, semua orang nampak. Abdul Rahman bin Auf sampai satu ketika dia hantarkan gerabak-gerabak setelah kewafatan Nabi SAW, dia hantar dia punya zakat masuk ke dalam Al-Madinah bergerabak-gerabak. Sampaikan orang kata begitu banyaknya harta yang telah diinfakkan oleh Umar bin Khattab. Jadi adakah itu riak? Sebenarnya itu bukan riak, tetapi sebenarnya nak mengajar kita untuk buat benda yang sama. Wallahualam. Jadi maksud yang Datuk sebut tadi, saya boleh juga buat kesimpulan atau berkongsi sebagaimana pada malam tadi. Kita bukan juri ataupun hakim untuk memutuskan atau untuk menghukum seseorang itu ikhlas ataupun tidak ikhlas. Betul tak Datuk? Cuma kalau boleh saya tambah baiklah. Sebenarnya kita kena pandangan saya lah. Saya setuju. Saya pun setuju dengan pandangan Dr. Izhar sebahagian besar. Saya setuju sangat. Siapa saya untuk mematahkan dan menyalahkan apa yang telah disebutkan oleh Bakal. Jadi pada pandangan saya lah, mungkin selepas ini kepada mana-mana ustaz-ustaz, selebriti dan sebagainya, di dalam menyalurkan sumbangan ini, membuat kebaikan-kebaikan, insya-Allah orang akan appreciate, orang akan tahu, malahan Allah Ta'ala akan memberi ganjaran yang terbaik berdasarkan niat kita. Cuma mungkin nasihat kita untuk semua orang, termasuklah ustaz yang kita sebutkan hari ini, yang kita rujuk hari ini, dan ustaz-ustaz lain. Sebab ramai je ustaz yang memberi sumbangan-sumbangan, tetapi mungkin lebih berhati-hati dari segi publicity. Mungkin berhati-hati. Sebab kadang-kadang ada yang kelihatan, mungkin kalau anda kata kita pergi, ada orang yang ambil gambar, ada orang yang melaporkan, mungkin benda tu jadi sebagai mungkin laporan pihak lain, bukan kita. Ini sekarang ni kita bagi, kita yang melaporkan, kita yang menggambarkan, mungkin benda ni mendedahkan diri kita sebenarnya. Kita faham niatnya baik. Tetapi mungkin benda ni kita kena lebih berhati-hati. Sebab kita buka ruang dan peluang untuk orang lain mencari kelemahan dekat situ. In fact, contoh saya sendiri, contoh, bukan nak cakap saya baik, tidak. Memang tidak sama sekali lah. Saya pergi ke, kebetulan pergi ke, Roblox kan, bila kita lalu sekatan jalan tu, tengok, macam mana nak makan belum? Kata, belum lagi Ustaz. Okey, jadi dalam perjalanan balik, saya ada bawa makanan bagi. Itu pun dia orang nak bergambar tu. Dia orang nak bergambar. Dan saya pun update satu dengan tujuan, niat hati saya. Saya cakap mudah-mudahan niat saya ni supaya ada orang lain pun akan bagi juga dekat mereka ni. Sebab dia akan bertugas. Jadi makna benda tu. Jadi saya tidak, lepas benda tu, walaupun saya bagi, saya tak masuk gambar dah. Saya kata jangan masuk gambar lagi dah. Sebab saya tak nak nanti orang anggap bila kita buat tu, kita mendedahkan diri kita. Mendedahkan diri kita kepada orang ni riak lah ni, nak tunjuk kat orang lah ni. Kita boleh rasa dah. Kita boleh agak dah benda tu akan berlaku. Jadi kalau nak bagi. Kalau orang lain apa, pada saya, kita bukan saya kata jangan ambil gambar, video semua. Maksud saya, kena lebih berhati-hati. Itu pandangan saya lah. Okey, terima kasih Ustaz Samsul. Sebab memang kita tak nafikan. Saya terbaca ada beberapa hujah ataupun beberapa tafsiran daripada ahli mufassir Al-Quran
bila menyebutkan ayat ini, kalau kamu bagi zahir itu juga baik sebagai memberi teladan kepada orang. Maka dikaitkan selalunya dia panggil rajulun masyhur, orang-orang yang memang terkenal, orang yang memang ma'ruf di kalangan masyarakat. So dia bagi dizahirkan bukan kerana nak menunjuk kepada orang kerana dia ni baik sebagai, tetapi dia niat dia menunjuk tadi, niat dia adalah moga-moga orang lain yang seangkatan dengan dia, yang seharta dengan dia dapat ikut jejak dia. Kenapa? So kalau dia tak mula lagi, kalau dia tak mulakan benda ni yang baik, maka takut tak ada orang yang nak mulakan. Ini contoh. Dan dalam ayat yang sama juga, kalau kamu rahsiakan, dia kata kalau seseorang tu jenis orang biasa, orang tak kenal dia. So kalau dia tunjuk kat orang pun, apa dia dapat? Siapa dia ni? Mamat mana ni? Contoh dah. So ada gambaran mufassir Quran menggambarkan dalam dua makna tadi ni. Maksud dia, contoh dia, lagi satu pula, macam mungkin ada sahabat kita macam Datuk Dr. Zarib, mungkin bukan duit dia, tetapi dia buat collection di bawah satu pertubuhan, contoh dia, ataupun di Taman Bukit Mahkota, di bawah Masjid Taqwa di Bukit Mahkota. So duit ni dia kena tunjuk apa projek yang aku dah buat untuk selesaikan masalah orang bagi duit dekat aku ni untuk bantu orang miskin. Maka satu benda yang paling baik nak mengelak fitnah ialah maka kena tunjulkan, okey hari ini saya berada di Kampung Semenyih membantu sebanyak 1000 paket 10 kilo beras, contoh dia. Ini contoh dia. Tapi kalau kita duit saya sendiri memang duit akaun saya, maka saya akan hantar ke kampung saya untuk buka puasa, ataupun saya nak bantu orang susah dekat di negeri saya untuk orang makan minum sebagainya, maka saya tak perlu ni saya Ustaz Sembah Rim, ni duit saya akan derma. Maka itu sebenarnya memang tak kena pada tempat. So apa yang berlaku pada hari ini isu sekarang ni, kita takut sebab macam Ustaz Abdullah Khari sebut tadilah, bila ada di kalangan ustaz-ustaz, ada di kalangan orang kita sendiri yang nampak yang saridur ni yang cukup dan amat ketara lah bahasa-bahasa yang kita rasa tak sepatutlah. Pada saya lah, dalam bahasa muda, orang yang beriman kata Nabi SAW, dia hendaklah berkata-kata yang baik. Kalau dia tidak ada perkataan yang baik, maka liyasmut atau liyaskut, lebih baik dia duduk diam daripada berkata-kata yang membawa kepada orang dengar tu rasa macam sakit hati dan sebagainya. Saya terima pandangan yang debat tadi ni, itu antara dia lah, insya-Allah. Jadi moga-moga dan kalau boleh saya tambah sikit lagi, betul lah. Saya pesan ni untuk diri saya juga, untuk semua orang. Kita berhati-hati sebab kadang-kadang kita memang niat nak buat baik. Jadi makna kata macam betul lah tadi. Itu sebabnya bila atas dasar kita mengelakkan fitnah, maka kita pun betul ada satu, itulah niat yang kita kadang-kadang kena baca sangka baik. Dan saya pun sebenarnya tak berapa bersetuju tentang apabila ada beberapa ustaz-ustaz yang juga menghentam dengan, walaupun kita ada benda yang kita tak puas hati, kita ada berbeza pandangan, ada cara kaedah untuk kita menegur. Sebagai sahabat-sahabat, kita boleh personally cakap dengan sahabat-sahabat kita sebenarnya. Boleh aja. Maksud dia macam kadang-kadang saya sendiri dulu, kadang-kadang suara macam kita contoh ni saya tengok, kita dok condemn. Contoh saya condemn Dr. Izhar dalam Facebook. Saya condemn Ustaz Abdullah Khair dalam Facebook, atau saya condemn komen kat Facebook post tentang satu debat. Maka sepatutnya kita kalau dah ada networking, dah ada rangkaian sesama kita, dan kita di bawah satu bumbung sebagai penceramah, sebagai pendakwah, mungkin berbeza dari sudut ideologi atau parti sekalipun. Tapi kalau benda ni benda baik, maka tak perlulah kerana berbeza pandangan, berbeza fikrah dan ideologi, dan kita nak hempaskan semua benda ni ke dalam Facebook dan sebagainya. Itu sebenarnya boleh merencat dan boleh merosakkan martabat diri saya sendiri kalau saya buat dekat Datuk Izhar, dan menjatuhkan marah sini kalau saya buat Ustaz Abdul Khari. Saya ingat pada saudara ataupun Ustaz semua debat. Itu maksud yang kita tak nak berlaku. Sebab saya ambil satu contoh lah. Satu contoh. Pernah satu ketika dulu keluar artikel dekat dalam satu Facebook account Syamsul Debat. Dia tunjuk gambar lelaki perempuan berpegangan tangan. Kemudian dia tulis, ketahuilah sesungguhnya suami isteri berpegangan tangan, bersentuhan, bercium, berpeluk, tidak batal wuduk. Bawah tu, artikel tu oleh Syamsul Debat. Kemudian,
Esok tu saya tak baca apa lagi. Orang dah heboh, ada yang bantai ni. Alhamdulillah insan yang saya nak sebutkan ni sahabat kita juga, Ustaz Syed Abdul Kadir Al-Jufri. Ustaz Syed Abdul Kadir Al-Jufri pagi tu lepas subuh dia mesej saya. Syekh, Assalamualaikum Syekh, nak tanya Syekh, ni kenapa nak tanya confirm betul ni entah punya penulisan ke atau tidak. Ana terkejut baca ni, dia kata. Lepas tu saya pun check. Mana saya pun check. Dia bagi link. Saya terkejut. Saya katalah yang ni bukan Facebook saya. Ini Facebook orang kata fake account, saya kata. Jadi bila saya beritahu macam tu, alhamdulillah baik entah buat pencerahan. Jadi rupa-rupanya pejabat mufti semua pun dah mula mesej-mesej saya pun jelaskan. Tu saya keluarkan statement dekat Facebook saya bahawa selain daripada akaun ni adalah fake account dan saya tak pernah keluarkan artikel itu, saya kata. Jadi ini salah satu contoh lah. Maknanya kita boleh personal. Macam contoh kalau kita sebut tuan-tuan macam Abid Liu. Kan sahabat kita Ustaz Abid Liu ni dia dah buat banyak benda-benda kebajikan, dia satu banyak benda yang dia buat yang kita tak boleh buat. Jadi kalau ada benda yang kita rasa tak kena pada pandangan kita sebagai sahabat-sahabat, kita boleh tegur cara personal, setuju. bukannya Betul, dengan betul. bantai macam tu. Betul. Rasa macam tak puas hati. Macam Ustaz Khairi pun ada juga orang tak sebut. Jadi Entah. maknanya kata kita cara kita macam cakap baik-baik kan. Jadi kita bagi peluang kepada Ustaz Abdullah Khairi, mungkin macam nak sebut dia yang mulakan isu tadi. okey. Silakan Ustaz Abdullah Khairi. betul silakan. Ana line tak apa clear. Minta maaf lah. Dia putus-putus. Okey, line clear, cantik. Berkenaan Takut dengan orang takut orang yang Nanti kejap. Nanti kejap sebelum Han cakap, aku tengok dinding belakang tu orange lah. Oh, okey. Jelas. Terima kasih. Kena tumbuk orang tu. Depa ni kuat. Saja bakar dengan orang tu. Oh, pandai, di luar hijau, di dalam rumah dia orange. Tu bini aku cat. Jangan. Ini geng, Okey, ini tadi geng. Baru kita Ini geng harum manis, bahaya ni. Gurau. Silakan Ustaz. Okey. Berkenaan Sure dengan Ustaz ni kan. Dia sebenarnya dia ada derma yang diberi, tapi alhamdulillah dia sumbang. Bagi mana kena tunjuk juga apa yang kita bagi, sebab benda tu sumbangan orang. Dan bagi saya tengok ustaz-ustaz yang duk hentam tu, ustaz ni dia tak minta kacau apa pun periuk nasi dia. Dia tak maksud dia tak minta kat ustaz tu pun. Kenapa kita duk kacau? Yang jadi masalahnya tuan-tuan, sahabat-sahabat, macam Ana kan, Ana kutip derma buat Mahat Taftiz. Kita kena ambil gambar, tuan-tuan. Kena ambil gambar, kena tunjuk. Sebab takut nanti jadi fitnah kat kita. Sebab kadang-kadang kita kutip kan, habaq kata nak buat jalan tak ada pun, jadi fitnah. Sebab tu bila sumbang, kita kena ambil gambar tu. Tunjuk, ni pembangunan yang kita buat. Ini apa daripada duit mana. Kena tunjuk sebab takut jadi fitnah. Kadang-kadang kita nak beli kereta pun susah. Jadi bagi pandangan apa yang dibuat tu, supaya nak tak membukakan aib kita lagi. Tapi orang nak hentam tu biasalah Ustaz. Kat mana pun dia tak boleh nak lari lah orang. Dia sebab istilah dia tu transparent lah, kena tunjuk duit yang kita dapat, ke mana kita belanjakan, nampak benda kita belanjakan. Ustaz Abdullah Khairi, Datuk Daizara, kita tinggal lagi 600 orang untuk cecah 20,000. Ya, jadi Masya-Allah. Alhamdulillah. Dan kita cadang pun kita nak berhenti pada jam pukul 12 lagi 13 minit. Jadi insya-Allah mungkin kita tengok macam mana nanti. Silakan. Sila semua soalan. Itulah sebab tu ana pemandangan macam Ustaz kita sebutlah Abid Liu kan. Dia ada prihatin tu kan, persatuan dia tu. Ada orang derma. Jadi dia ambil gambar, menunjukkan orang yang derma ni rasa puas hati. Macam Ustaz lah datang forum tempat ana kan. Jadi kita buat live, kita akan beritahu, okey, ini yang kita nak buat. Ini derma yang kita telah dapat. Kita tunjukkan. Jadi orang tengok, oh ini progres tuan-tuan. Progres. Daripada sumber orang. Kalau duit kita macam Ustaz Asli kata, duit aku bagi, kalau tunjuk aku nampak sangat riak lah kan. Tapi duit ni bukan duit kita. Duit ni duit orang. Dan kita, orang yang hantar sebenarnya dia tak membantu pun. Dia duk hantam, kita. Itu orang yang menghantam ni, istilah makan kacang.
Dia ada Ya, Ustaz. istilah Anik Ah. 9 cakap tu kan. Kalau Ah. kalau tak boleh menyenangkan orang, jangan menyusahkan orang, itu ya, kan? Ya, betul-betul. Kalau agak-agak, jadi paling tidak kita maknanya orang yang memberi sumbangan pada Ustaz Abid Liu, okay, jadi kita kena baca niat tu sebagai sangka baik. Ya, Yang dia betul. sumbangkan tu, jadi mana orang yang pernah menyumbang boleh sumbang lagi untuk Betul. untuk bantu, untuk apa lagi kebajikan selepas ni kan. Mari mana kita tahu kan. Oh, Itulah Masya dia. Allah, Masya Allah. Jadi makasih banyak. Nampak panjang juga cerita bab sedekah, dan sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis sahih, Sallallahu alaihi wasallam. yakni khairus sadaqah as-sadaqatu fi Ramadan. Sebaik-baik sedekah ialah sedekah pada bulan Ramadan. Masya Allah. So kalau bagaimana kita buka mukadimah tanpa Datuk Zahra tadi, iaitu saya bagi tahu wa yunadi munadin ya baghiyal khair. Ya, berkata satu suara, wahai orang yang rajin buat baik, maka aqbil, terimalah Ramadan dan teruskan ke pencak kebaikan. Wa ya baghiyasy syarr, wahai orang yang rajin buat benda jahat, maka aqsir, berhentilah daripada melakukan kejahatan. Jadi kepada sahabat-sahabat semua yang sedang menonton pada malam ini, ubah paradigma kita, ubah pemikiran kita insya-Allah. Moga-moga yang kita nak ialah kesatuan umat. Ramadan adalah merupakan lambang kepada kesatuan umat. Dan pada hari ini kita terima kasih banyak kepada rakyat Malaysia kerana kes positif COVID-19 makin hari makin menurun. Kes sembuh daripada wabak COVID-19 dah makin banyak. So maknanya kerana kita bersatu hati, bila pemimpin kata stay at home, insya-Allah kita duduk stay at home bukan pasal kerana takut COVID, tapi kerana kita mentaati maslahat yang mana diberi tunjuk oleh pihak pemerintah. Jadi alhamdulillah kita dah cecah 20,000 sebenarnya. Dah masuk 20,000. Jadi tahniah banyak. Jadi apa benda, saya ingat lagi 9 minit kita nak berbicara untuk pada malam ini. Dan mungkin sebagai khulasatul kalam, mungkin saya minta kepada Datuk Dr. Izzat Arif dulu dipersilakan insya-Allah. Sila Datuk. Abang Lin lah. Ha? Abang Lin lah dulu. Ada tutup tadi dah. Kau dah lama senyap engkau cakap dah. Dah lama senyap dah tu. Aiskrim dah habis. Dia boleh mengerjakan aiskrim dia tak kira. Aduh. Saya tertarik apabila nak kongsi sebagai penutup lah untuk malam ni kan. Mungkin ada yang bertanya-tanya, yang berkata-kata kenapa buat program Ustaz sekarang merancak melakukan live Facebook, live Instagram. Sebenarnya tidak lain dan tak bukan, pertama kita manfaatkan masa yang Ada Dah Skype lah. keras lah. Jadi tanggang lah. Dia dah sumbat aiskrim dekat lubang kamera ni. Aduh. Aduh. Masya Allah. Apa tak apa, sementara kita nanti dia, terima kasih banyak kepada ramai yang soal jawab yang bertanya dan ucap tahniah. Alhamdulillah. Okey, tak apa. Ustaz Al-Khairi, sementara nanti Datuk, silakan. Jadi alhamdulillah seronok tuan-tuan, ustaz-ustaz, Ustaz Asli, Ustaz Samsul dan Dr. Mia, kita dapat boleh buat persiaran. Ini kali kedua lah. Dan saya seronok sangat kerana apa? Saya duduk jauh, duduk di utara ni, PKP pula. Dan kita dapat berhubung dengan sahabat-sahabat semua. Semoga yang menyaksikan live malam ni hampir 20,000 lebih. Semoga ada manfaat kepada kita semua dan insya-Allah saya nak ucapkan Ramadan Mubarak ini kita akan jadikan yang terbaik dan bukan inilah Ramadan kita yang terakhir. Kalau yang terakhir, Allahu Akbar. Insya-Allah Allah ampunkan dosa kita. InsyaAllah, insyaAllah. Ya, Ustaz Samsul silakan. Jadi saya ucapkan terima kasih juga kepada semua follower-follower pada malam ini, menyatakan buktinya betapa kita ni masih sayangkan agama kita. Walaupun kita selang 2-3 hari je Ustaz Aslin announcekan kita akan buat forum malam ni pada Khamis malam Jumaat. Jadi saya rasa
Saya rasa saya pun kita jangkakan mungkin boleh ke dalam 10,000 lebih mungkin boleh lah. Saya tak sangka kita sampai 20,000 malam ini menunjukkan kecintaan kita pada agama dan kasih sayang kita kepada Allah SWT dan Rasul kita. Dan apa yang boleh saya nak ambil kesempatan ni ucapkan masih daripada apa yang telah kita bincangkan tadi, bahawa Ramadan ini adalah ruang dan peluang kita untuk menjadikan Ramadan lebih baik. Kepada sahabat kita, Ustaz Abid Leo, saya ucapkan selamat maju jaya, bersabar banyak-banyak dengan dugaan dan ujian. Biasalah macam saya sebut sebelum ini, saya pernah sebut di satu pentas, saya sebut kata, buat baik ni pedulikan apa orang cakap, buat baik buat aja. Allah Ta'ala tahu niat kita dan saya setuju dengan pandangan Ustaz Aslin, buat baik, kita buat baik. Saya setuju dengan pandangan Ustaz Abdullah Khairi juga, bila buat baik kita tunjukkan dengan niat untuk menunjukkan kepada penyumbang-penyumbang bahawa sumbangan mereka itu disampaikan kepada mereka yang memerlukan. Jadi mana kata harapnya lepas ni tidak dipanjang-panjangkan lagi. Jadi semua orang kena faham, kepada orang ramai yang tahu mengkritik, biarlah kita mengkritik yang membina, bukan mengkritik untuk menjatuhkan. Bila kita tidak boleh buat seperti mana orang lain, kebaikan orang lain yang boleh buat, janganlah kita pula menghukum orang yang berbuat baik ini. Itu sebabnya kita kena memberi semua. Kalau orang kata kita kena ingat sedekah yang kita buat kan, yang Ustaz Abid Leo buat tu tak semua orang boleh buat. Apa yang dia pernah buat sebelum ni, jadi makna kata kita buatlah, ikutlah tugas masing-masing, ikut peranan masing-masing. Mudah-mudahan dengan ini juga saya mengambil kesempatan mengucapkan selamat menyambut bulan Ramadan Al-Mubarak, selamat beribadah. Mudah-mudahan ini menjadi Ramadan yang terbaik bagi kita semua. Mudah-mudahan kita diampunkan oleh Allah Taala dan begitu juga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja, saya minta maaf banyak-banyak, salah silap, terkasar bahasa dan sebagainya. Terima kasih Ustaz Aslin. Saya rasa kena buat part 3. Kena buat part 3 sebelum Syawal. Mudah-mudahan. Wallahu a'lam. Jadi insya-Allah terima kasih banyak kepada Ustaz Abdullah Khairi, terima kasih banyak kepada Ustaz Sama Debat dan kepada Datuk Dr. Zan Arif. InsyaAllah ada lagi banyak program yang mana saya sedang sebab ada penaja-penaja yang geram forum pada malam ini atau malam-malam seterusnya insya-Allah. Ustaz Aslin. Ya. Ustaz Aslin. Panggillah Datuk Najib sekali. Kita cuba tengok macam mana. Kita cuba. Sebab permintaan kita cuba permintaan dia kebanyakan nak Ustaz Kazim, Ustaz Azhar Idrus dan sebagainya. Kita tahu dia orang ni sibuk sangat. Jadi insya-Allah anda akan usahakan dan jika para penonton yang sedang menyaksikan live pada malam ini ingin menaja program ni, insya-Allah boleh bincang dengan anak saya iaitu Along 013 365 2077. Saya ulang balik 013 365 2077 dan dialah bertanggungjawab nak menyusun aturkan penceramah-penceramah yang ditaja oleh pihak tuan-tuan. Macam baru ni saya ditaja oleh TMB Headquarters di Kuala Lumpur dan alhamdulillah baru ni Uniza dan sebagainya. Jadi kalau mereka berminat insya-Allah bolehlah untuk sekurang-kurangnya ada manfaat pada malam tersebut dan tuan-tuan mendapat kebaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Ustaz Khairi insya-Allah Sama Debat ada lagi mungkin 2-3 kali lagi kita akan kontak insya-Allah. Asli kalau ikutnya jadual yang kita tempah Ustaz Khairi itu khususnya 9 dan 10 hari bulan Mei, iaitu malam Nuzul Quran di Masjid Pucat Alam dan juga malam Nuzul Quran di Masjid Ampang. Dan kita akan insya-Allah kalau live macam ni kita akan masukkan sebab diorang pun tak boleh nak buat apa dah dan kita pun daripada kekosongan kita akan join sekali insya-Allah. Semoga Allah memberikan keberkatan kepada kita sebagai penceramah di tanah ini insya-Allah. Jadi ala kulli hal, terima kasih banyak kepada Sama Debat. Terima banyak kepada Ustaz Abdullah Khairi, salam isteri, salam Ustaz Debat, salam isteri-isteri, Ustaz Abdullah Khairi, salam isteri dan anak-anak menantu semua insya-Allah. Okey. Jumpa lagi. Salam Ramadan Karim. Pucuk paku ubi kayu. Thank you. I love you. Wallahu alam. Assalamualaikum.